kalau email leke-leke supaya kita ni tak ada. Dia tak pada nak selamat daripada tipuan Dajjal. Dia kalok dua Dajjal. Nah, iman เท่าพวกเราเนี่ยiman ที่เรามีอยู่ตอนนี้ความศรัทธาที่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ยังไม่พอที่จะต่อต้านแต่การหลอกลวงแต่sebab dia pandai Allah Subhanahu Wa Taala mungkin Dajjal pandai dak tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa dia. Hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kuasa dia. Dan untuk nak tipu manusia mana yang email dia gonyek, manusia mana yang main-main dengan kasata, dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu di sini dalam surah Kahfi, dan ulama dia ringkaskan dan berian pengajaran daripada surah Kahfi yang mana bersangkut paut dengan Dajjal nanti akan datang, iaitu pertama kali Allah SWT cuba di sini dia cerita-cerita duk ayat dalam surah Kahfi pertama kali dia dengan apa pemuda-pemuda yang ada di dalam apa dalam gua. Dia bukan cerita untuk kita dengar saja lepas itu kita lepas. Tapi di sini pemuda-pemuda yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman mereka dan mereka jauh tahap kampung negeri mereka lari daripada raja yang zalim. Takut bunuh iman dia kan. Sebab raja yang zalim tu paksa orang kampung, paksa ahli kampung mereka tu dia suruh beriman dengan raja. Raja mengaku kata dia jadi Tuhan. Dan oleh itu, dan pemuda yang setia ni yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran 3 orang ke 5 orang ke ataupun 7 orang ke dan mereka itu lari daripada raja tu supaya nak jaga iman mereka tak cahaya, tak beriman dengan raja sebab mereka pergi kejap dan pergi kejap sadaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala jaga iman mereka dengan taruh mereka dalam gua. Dalam gua dan Allah Subhanahu Wa Taala pula jaga pula tubuh badan mereka, jaga nyawa mereka sampai mereka bangun. Bangun daripada tidur mereka tu jumpa dari ahli kampung semua tu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dia kontak yang bagi orang yang jaga iman Allah SWT pun dijumpa dengan orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu adalah pertama. Yang kedua, Allah SWT ayat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi pula dia jumpa yang Allah Subhanahu Taala jumpa daripada kisah iaitu kisah sebagai dua orang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala dia beri apa? Dia kepung kepada dia beri cidin ataupun kepung boleh buat makan dengan mana tahu dengan lama-lama itu boleh dia boleh makan boleh banyak, dia boleh harta, boleh buat harta dengan banyak sampai dia tu kaya. Dan sebab tu ada selisih di antara dua lelaki itu sebab satu orang tu mukmin dengan satu orang tu dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak beriman. Dia berhubung pada dua tu dia kecek di mari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini dia qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah lakinnahu thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Yang mana kempung seorang lelaki tu dia Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan. Dia sebab dia tu dia mana apa? Dia tak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekayaan kepada dia. Dan akhir sekali Allah SWT musnahkan kebun dia dan tetapi dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dia sudah tambah dah. Dia tak ada masa lagi. Dia sebab apa? Dia apabila masa yang Allah Subhanahu Wa Taala dia beri masa daripada dia tu dan Allah Subhanahu Wa Taala beri masa dah tetapi dia tidak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tamlah saksi yang Allah SWT beri kepada dia. Itu yang kedua yang Allah SWT cuba dengan harta kekayaan dalam surah Al-Kahfi. Cubaan yang ketiga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita daripada Al-Quran fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dari sini cerita Nabi Musa
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ditanya, mana Nabi Musa ditanyakan bahawa siapakah yang paling alim di atas dunia ni. Dan Nabi Musa dia berasa dia ni sebagai orang yang alim jadi Rasulullah dan Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Tapi itu adalah salah kesalahan fikir, faham yang salah bagi Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada seorang lagi yang lebih faham agama, yang lebih banyak ilmu daripada Nabi Musa lagi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak besar pula dapat ilmu bagi manusia. Dia nak tahu kata dia apabila ada ilmu dah, dia bagaimanakah dia guna ilmu dia. Itu sebagai berkesab yang ketiga. Yang keempat, dan daripada surah Al-Kahfi juga, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala dan apa kekuatan dan amanah dan kepada satu raja di atas bumi dan masa dulu, dan kekuatan iaitu yang kita tahu kata di situ panggil Zulkarnain dan sebagai raja zaman dulu dan masa pada apabila Allah Subhanahu Wa Taala amanat kepada dia guna amanat yang ada di tangannya dia untuk nak memfaedahkan kepada rakyat. Dia pergi di situ di sini dan seluruh dunia untuk nak menyelesaikan masalah-masalah orang yang ada di atas bumi ini. Dan oleh itu, dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak ayat kata apabila kita ada amanat, Allah Subhanahu Wa Taala amanat kepada kita, dia tak kira raja, tak kira apa-apa pun, dan masa mana yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, dan kita kena guna amanat, kita kena tepat. Dan untuk bedah kepada rakyat, kepada orang-orang yang lain. Dan di sini adalah panggil supaya dengan apabila masa sampai dia Dajjal akan turun ni, dia nak jumpa kita dia dengan 4 perkara ni juga. Saya rasa ni Allah SWT cerita daripada Al-Quran. Dia 4 perkara ni juga, iaitu apa mula-mula sekali dia dengan apa? Dengan konsepta al-iman. Dia sakta iman kita tahu mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila masa yang Dajjal datang dan mari masa tu kita akan turut Dajjal kalau iman kita tak kuat. Dan itu pertama kali. Yang kedua juga mana tak harta benar yang kita Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Di sini Dajjal Allah Subhanahu Wa Taala hai kuang sama kepada dia. Hai kuang sama. Di antara untuk nak beri hadiah-hadiah kepada manusia. Dia beri apa nama? Sek. Dia cuma yang raya atau timur apa tubik lalu Allah SWT beri kepada dia untuk nak apa? Untuk nak tipu manusia kata masya-Allah dia Dajjal ni sebagai Tuhan mereka sebab boleh beri belaka. Dia sek dah itu dia. Tongkat arai kau dah jangan. Di sini dia supaya juga dia apabila yang ketiga pula Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu. Dan apabila Dajjal mari pula dia tunjuk tuan dia ni hebat, kata dia ni ada ilmu semacam-macam ilmu boleh buat belaka. Dia boleh nampak dengan mata telinga kita. Dan manusia dapat nampak, dapat tengok daripada hanya sihir saja. Allah SWT beri sama kepada dia. Ya, tetapi manusia iman yang tak kuat, iman yang dhaif, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menunjukkan daripada dia panggil kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala beri percaya kepada Dajjal. Dia walang wali yang dan yang terakhir sekali dia amanat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Dajjal juga. Dia Dajjal dia sama kronglo. Dan masa depan nanti dari dekat kiamat dan Allah SWT beri amanat dia sama kronglo. Dia boleh pergi mana, dia pergi mana-mana sahaja. Dia beri faham sama mereka ada tangklai. Dia dengan cepat mungkin mana tahu apabila nak pergi mana boleh pergi belakang. Dia boleh pergi tipu seluruh dunia. Seluruh dunia. Oleh itu kita berasa kata kita ni beriman kuat dah. Dia boleh lepas daripada Dajjal. Dia jangan kita sekor. Jangan kita suka bahawa kita akan menyelamatkan diri kita daripada tipuan Dajjal. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia mengurniakan kuasa amat kepada Dajjal tu dengan temti. Dia temti lalu Dajjal nak apa tu hewi. Dia supaya untuk nak pilih yang mana
dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu dia Allah Subhanahu Wa Taala akan dia akan tunjuk, dan semua akan tahu bahawa kita sendiri pun akan tahu kata kita, kalau kita dare dengan hari itu dah, kita pun akan tahu kata kita sendiri ni duduk di mana. Duduk di mana. Oleh itu kita kena Al-Quran, dan lebih lagi Nabi suruh kita baca setiap kali hari Jumaat tu surah Al-Kahfi, suruh supaya nak menjauhkan diri kita, nak menyelamatkan diri kita daripada tipuan Dajjal. Usahalah masa tak ada mana pun kita curi masa sikit pun daripada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, boleh kita baca surah Al-Kahfi, supaya Allah SWT menyinarkan diri kita, menyinarkan diri kita, kita nak jalan di mana pun tak gelencong, kita nak jalan di mana pun tak sesat apabila Allah SWT suruh jalan kepada kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunaikan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan di atas diri kita sendiri sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, dan supaya kita jadi orang Muslim, orang mukmin yang diakui, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi bahawa apabila kita nak menyelamatkan diri kita daripada Dajjal, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar semua, ayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal kepada kita, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata nabiyyi. Dan di sini dah kita kena pergi kejap, dah tu guru tu email orang semua, supaya kita ni benar-benar pergi dengan dua perkara ni, dan supaya kita tak boleh nak percaya dengan perkara-perkara yang lain, dan lebih daripada Al-Quran, lebih daripada sunnah Nabi, dan tak sepatut, tak boleh dan kita nak percaya, dan tak boleh kita nak bagi akui, tak boleh kita nak bagi turut, dan supaya kita tak akan sesat dari jalan kita, dan supaya kita akan selamat di masa depan nanti daripada tipuan Dajjal, supaya akhir sekali yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih kita untuk masuk syurga ataupun neraka. Sebab dia boleh pergi je mula-mula sampai kan sampai terakhir, dan sampai akhir hayat kita, apabila kita pergi dengan kitab, dengan Al-Quran sepenuh-penuh hati kita, apabila kita percaya dan turut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak kira cara hidup, tak kira cara amal ibadat pun, dan kita akan selamat. Dan kita akan selamat. Dan pada hari Jumaat ini, bahawa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan diri kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyinarkan iman kita, supaya bawa kita kepada jalan yang betul, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Marilah hari Jumaat ini kita bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا ارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة خاصة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوهم يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم. اذكروا الله. Thank you.